Ini kitab Fathul Mu'in muka surat 41. Petok bawah sekali. Petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa dalku a'dha'in huwa imrarul yadi 'alaiha aqiba mulaqatiha lil ma'i khurujan min khilafi man aujabahu. Sunat menggosok anggota. Sunat menggosok anggota. Apa makna menggosok anggota ni? Maknanya menggosok-gosok tangan pada anggota wudu. Bila ni? Sesudah terkena air. Itu makna gosok. Sunat ketika berwudu kita gosok dengan bahawa kita mempelalukan tangan kita atas anggota wudu, kemudian daripada bersentuh anggota kita dengan air atau gosok. Ini sunat wudu. Kemudian sunat gosok anggota wudu ni illah dianya kerana menghindari perselisihan dengan orang yang mewajibkannya. Ini sebut dah terdahulu ni. Khurujan min khilafi man aujabah. Kerana nak keluar daripada pandangan ulama yang mewajibkan kita gosok. Mana? Pandangan mazhab Maliki. Pandangan mazhab Maliki, kita basuh muka siram air sahaja. Basuh tangan siram air sahaja. Basuh kaki siram air saja, tak gosok. Rata tapi tak gosok. Mazhab Maliki wudu kita tidak sah. Mazhab Maliki wudu kita tidak sah. Mazhab Maliki ketika basuh anggota wudu, ketika basuh ni anggota sapu tak gosok anggota sapu. Anggota sapu kepada ni sapu je lah. Hak gosok ni adalah anggota yang basuh, muka, tangan dan kaki. Hak gosok ni wajib di sisi pandangan mazhab Maliki. Maka kita disunatkan gosok. Sebab apa? Sebab kita nak keluar daripada pandangan mazhab Maliki yang mengatakan ketika berwudu gosok hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Dan kita berkaitan dengan gosok ni, kita gosoklah biasanya. Tak ada orang basuh muka, bubuh muka bawah baik, tangan duduk kerah gitu dah, memang kita gosok. Tahu? Kalau kata basuh tangan sampai ke siku pun memang kita gosok. Tapi kita ni biasa kadang-kadang tak gosok ni ketika membasuh kaki. Ketika membasuh kaki. Contohnya kalau kita basuh, kita menggunakan air kolok. Masa basuh muka memang kita gosok muka kita dengan air apabila kita menggunakan kolok, basuh tangan sampai ke siku. Tapi kalau basuh kaki, kita malas nak tunduk, kita ambil air secetong, kita pusiram gitu je. Kita pusing kaki ni, kita siram air. Ketika kita basuh muka, basuh tangan sampai ke siku menggunakan air kolok paling cermat. Sebab apa? Sebab air kolok kita kata tak luak ni. Anda ni berbeza dengan menggunakan air pahit. Air pahit dia selepas kita basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, air itu turun dalam parit dah. Tapi kalau kita berwuduk menggunakan air kolok, kita basuh muka, basuh tangan, air kalau kita kata tak luak. Tapi ketika membasuh kaki, ni terkadang jadi israf, jadi berlebihan. Kita tak gosok. Bila kita tak gosok, jadi kita jadi menggunakan air terlampau banyak. Pada ni kita kena ingat baik, kita menggunakan air terlampau banyak. Kalau air tu air wakaf, hukumnya haram, bukan makruh. Kita israf, kita berlebihan ketika menggunakan air dalam berwudu.
Hak makruh adalah air kita sendiri, milik kita sendiri. Pada milik kita sendiri. Adapun kalau air wakaf, hukumnya adalah haram. Ni kadang-kadang ni. Dia basuh kaki ni, dia dua. Dia dua keadaan basuh kaki ni. Yang pertama, tengok-tengok rasa macam tak rata je. Itu yang pertama. Yang kedua, memang rata tapi banyak menggunakan air. Hak tak rata ni macam budak-budak basuh kaki. Dia basuh kaki kot depan je. Kot belakang tumit itu, lepas tu atas sikit daripada tumit itu, hak belakang dia buku lali tu. Apa panggil apa? Keting apa? Hak belakang buku lali. Buku lali hak belah belakang dia tu. Kadang-kadang dia budak dia basuh kot depan, belakang dia buku lali tu. Apa panggil apa ni? Hak kadang-kadang boleh jadi putus tu. Keting apa panggil tau? Orang keting. Tu. Ni kadang-kadang tak rata air. Satu. Sebab Nabi SAW pernah bersabda kepada orang sahabat yang basuh kaki tak rata. Nabi kata, wailun lil aqab. Nabi kata, celakalah bagi tuang tumit. Sebab apa? Sebab dia basuh kaki tak rata tumit. Tumit pun tak rata, bukan buku lali. Nabi kata ni celaka orang berwuduk seumpama ni. Tumit tak rata air. Satu. Yang kedua, terkadang bawa kepada berlebihan menggunakan air. Sebab apa? Sebab apabila tidak gosok, kita jadi takut tak rata, kita pun lepas satu cetong, kita pusing kaki, kita kok jari, kita balik kat belakang blok, kita pun siram. Sebelah berapa cetong? Ada ni. Ni panggil apa ni? Israf ketika basuh kaki. Tapi ketika menggunakan air pahit kita juga. Air pahit basuh muka okey lagi. Basuh tangan bawah pahit okey lagi. Sampai tangan basuh kaki, dia panggil dia tayang je kaki dia, tayang ada. Ubuh kaki bawah pahit tu, dia pusing. Dia apa panggil? Tayang apa panggil? Dia gosok ke tak? Dah. Satu dah ditinggal perkara sunat ketika berwuduk. Yang kedua, dia berlebihan menggunakan air. Perasan tak tu? Sebab kita, yalah, dia berwuduk ni seeloknya, kalau sekarang ni kita banyak menggunakan paip, tapi hak masalah tempat berwuduk ni, dia atas pembinaan, atas kontrak yang buat. Di mana kau tempat berwuduk, berwuduk ni nak hadap ke mana, kontraktor lah yang buat keputusan, bukan kontraktor dah. Dia panggil apa tu? Arkitek ke apa? Bukan pihak masjid dah. Kemudian macam mana kau nak buat tempat berwuduk pun mungkin mereka jugalah, bukan orang masjid. Maka banyak masjid tempat berwuduk tidak menghadap kiblat. Jadi maknanya orang berwuduk, tempat tu daripada asal buat tempat sampai ke bila-bila sudah hilang sunat berwuduk menghadap kiblat. Sunat je dah sunat je. Lama mana tu hilang sunat? Kemudian sunat tempat berwuduk ni, air jatuh tidak akan kembali kepada pakaian. Mana tempat jatuh air tu biar ke bawah. Ataupun sekarang orang pandai buat, dia buat condong. Dia buat condong itu mana? Air jatuh, dia tak akan kembali kepada pakaian kita. Sunat ah. Ada ni. Kemudian nak comel laginya setengah-setengah tempat berwuduk kita boleh duduk betul benar. Ni comel. Tapi biasanya kalau buat tempat berwuduk ada tempat duduk untuk OKU. Untuk OKU, orang kurang upaya. Dah sebenarnya. Patutnya kita pun duduk molek-molek, buka paip, basuh muka, basuh tangan. Kita nak ceritanya sampai masa basuh kaki. Kita pun akak kaki, kita pun boleh gosok kaki kita sebab kita duduk congok bukan berdiri. Nampak tak tu?
Dia kalau berdiri, kita nak gosok kaki kita tu. Ni, sunat gosok ni. Kita nak gosok kaki kita tu, tunduk tu, dia kata tak boleh. Bila tunduk, bila dia angkat kepala, dia akan jadi pening. Dia akan jadi pening. Mana ni? Orang tua kan, dia tunduk tu gosok kaki apa semua ni. Bila dia angkat je kepala, dia jadi macam hanyut. Sebab tu dia tak tunduk. Tapi kalau boleh duduk molek, dia pun angkat kaki, bawah paha, dia pun boleh gosok kaki dia. Dia boleh gosok kaki, dia boleh selati jari kaki. Ni. Gosok kaki pun boleh, selati jari kaki pun boleh. Hak bab selati jari dia akan cerita di hadapan. Tetapi kalau dia berdiri, memang kaki tak gosok dan dia tidak selati pun jari kaki. Tak selati pun. Ni. Bagaimana? Hak masalah gosok. Hak masalah gosok ketika basuh kaki, ketika basuh muka, ketika basuh tangan, itu tak ada masalah. Tidak gosok satu, yang kita kena ingat molek, berlebihan menggunakan air wakaf, hukumnya adalah haram. Kena molek lah air wakaf. Kalau air kita sendiri, hukumnya adalah makruh. Cuba perhati tengok. Memang terkadang banyak menggunakan air ketika basuh kaki. Tadi yang pertama, terkadang kaki tak rata air. Yang kedua, memang rata tapi terlampau banyak menggunakan air. Sebelah kaki itu 3-4 cetong. Sebelah lagi pula 3-4 cetong. Dia apa? Disiram. Kalau kita gosok, pastilah kita menggunakan air yang sedikit. Sebab kita puas hati dah bila kita gosok, bahawa kaki kita rata molek. Habislah. Selesai berkaitan dengan sunat ini wudu. Gosok ketika kita membasuh anggota wudu. Wa tahlilu lihyatin kassatin wal afdalu kaunuhu bi asabi'i yumnahu wa min asfala ma'a tafriqiha wa bi ghurfatin mustaqillatin lilittiba' wa yukrahu tarkuhu. Sunat menyelat. Nak baca hak dia tulis tu dah ayah dah. Kita baca janggut. Dia tulis situ jenggut apa pula? Sunat menyelati janggut yang lebat. Sunat menyelati janggut yang lebat. Adapun janggut yang nipis, tanpa kita selati, air tidak sampai, wajib kita selati. Hak kata sunat selati janggut ni, janggut yang tebal, bukan janggut yang nipis. Janggut yang nipis tanpa selati, airnya tidak rata sampai ke dalam, wajib kita selati. Kemudian janggut tebal, janggut nipis ni nak kira mana ni? Dikira janggut tebal ni, kita berhadapan dengan dia dalam dia panggil majlis khitab. Kita cakap berapa jengkal kita dengan orang tu, kita cakap. Mana bukan jauh sangat, bukan dekat sangat. Kalaulah tak nampak kulit di bawah janggut, itu dia panggil tebal. Kalau nampak, dia panggil nipis. Kan? Nak misal janggut siapa kita ni? Cuba duduk cakap dua orang, nampak tak kulit di bawah janggut dia? Nampak tak? Nampak nipis. Tak nampak tebal. Sama juga dengan ni, panggil apa ni? Arit ni. Arit dia panggil jambang. Bukan jambang Terengganu tempat Qadha Hajat tu jambang kau. Dah kita panggil jambang. Nak pergi jambang, dia kata. Jambang ni tu jambang tempat Qadha Hajat. Ni jambang sungguh ni ji sungguh ni. Ni ji sungguh. Jambang. Kita Terengganu panggil bau apa? Ni. Arit pun sama juga. Dia hukum macam janggut juga. Dia ada tebal, dia ada nipis. Hak tebalnya macam mana? Tak nampak kulit di dalam tu tebal. Hak nipisnya macam mana? Nampak kulit di dalam tu. Dah jarak mana kita hak nampak ni? Kalau kita bercakap jarak mana? Berapa hasta?
masa kalau kita bercakap. Kalau nampak kulit di bawah dipanggil nipis, kalau tak nampak dipanggil tebal. Kalau hak nipis wajib sampaikan air kepada batin. Wajib sampaikan air kepada batin. Tanpa selati tak sampai air, maka wajib kita selati. Janggut sama, arik jambang pun sama. Tapi kalau janggut tu tebal, barulah sunat kita selati. Sunat kita selati janggut yang tebal. Tapi kalau tak ada janggut, tak cerita dah lah. Lah, tak ada janggut Kalau tak ada janggut tu, bukan kata tak ada lah sunat selati janggut. Tak ada pahala janggut. Sunnah Nabi SAW. Kita simpan janggut, kita boleh pahala sunnah. Bila kita boleh pahala? Selama mana janggut tu ada. Tak ada perlu buat apa-apa. Janggut tu tak perlu kita tarik-tarik, dia keluar diri je. Tak perlu buat apa-apa pun. Tak perlu buat apa-apa pun janggut tu. Hak Nabi suruhnya warkhul liha, Nabi kata, hendaklah kamu biarkan janggut kamu tu. Tu Nabi suruh. Warkhul liha, Nabi kata, biarkan oleh kamu akan janggut, biar aje. Dah kita tahu apa janggut. Takkan kita nak kena tarik bawa keluar. Biarkan, jangan potong. Itu perintah Nabi. Perintah Nabinya, Nabi suruh syawari warkhul liha, gunting oleh kamu akan misal, dan biar oleh kamu akan janggut. Khaliful majus, menyalahi oleh kamu akan orang majusi. Majusi biarkan misal, cukur janggut. Kita tengok pasal dia. Ni. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, khaliful musyrikin. Khaliful musyrikin, menyalahilah kamu akan orang musyrik. Wafirul liha wafus syawari. Kenapa? Hak janggut kita biarkan, jangan duk potong-potong, jangan duk cukur-cukur. Hak misal barulah kita setengah pandangan mengatakan cukur, setengah pandangan mengatakan gunting. Mana? Ingat baik ni. Cukur janggut, ittifaq 4 mazhab hukumnya haram. Ittifaq 4 mazhab hukumnya haram. Yang hukum makruh, pandangan Qadiyah dalam kitab Bahrul Mazi yang mengatakan makruh. Qadiyah ulama mazhab Maliki. Dalam kitab Syarah Muslim bagi Imam Nawawi menyatakan makruh cukur janggut. Tapi pandangan Imam Syafi'i sendiri, sebagaimana ketiga-tiga imam yang lain, berarti keempat imam mazhab mengharamkan cukur janggut. Ada ni. Tapi tak ada arah lah kita ni orang kerja tak boleh ada janggut tau. Ada gak kerja tak boleh ada janggut tu. Tapi hak pecing dah, kerja apa lagi? Tak handsome ke ada janggut ni? Kau orang puan tak kenal, orang rumah tak kenal kalau simpan janggut. Orang puan je tak kenal orang lelaki. Nak kenal orang lelaki, hak ada janggut. Hak tak ada janggut tu sama tu. Lebih kau orang puan juga. Marah dia orang kata gitu. Marah tu. Kalau perempuan nak berkahwin dengan lelaki sungguh, hak ada janggut. Tu lelaki sungguh. Kalau licin tu, cuba tengok cermin. Dagu kita perempuan dengan dagu dia suami tu sama ke tak? Sama. Itu bukan jantan yang sebenar. Kan? Dah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Kadang-kadang nak sebut pun belah juga. Belah nak sebut. Belah lah. Apa tengok tu haji tu janggut. Saya dah tengok siapa ni? Saya dah tengok. Tengok bawah, tengok kitab je. Tengok kan dia tu tengok ke dia pula. Tengok kitab dah tengok orang. Tapi mujuk depan ni ada belakang. Kalau depan ni tak ada janggut, kita cerita gitu ke? Kata ke dia dah tu. Itu sunnah, boleh pahala. Masa berwuduk basuh muka, selati boleh pahala.
Dan kalau tengok pahala kita ni simpang janggut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita kata kok pahala free. Mana? Pahala free. Nak pahala ni kena buat. Hak ni kena biarkan saja. Biarkan. Nabi kata warkhul liha, biarkan janggut tu. Itu saja. Kita biar, bukan buat apa pun. Cuba kita jaga. Kita andam. Kalau janggut tu agak meliar, kita gunting biar jadi molek. Tu je kerja kitanya. Kita boleh pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selati janggut ni, selati janggut ketika berwuduk, cara yang paling afdal ialah dengan menggunakan jari-jari kanan. Menggunakan jari tangan kanan. Dimulai daripada bawah dalam keadaan terurai. Disunatkan kita ambil daripada bawah. Dalam keadaan kita menceraikan jari. Dan menggunakan satu cedok air khusus. Ni payuh ni. Kerana itibak Rasul, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ditinggalkan tidak menyelati janggut yang tebal, maka dihukumkan makruh. Dia gini. Yang pertama, sunat kita selati janggut yang tebal. Selati macam mana pun, cocoh macam mana pun, guna jari ke, guna tapak tangan ke, boleh pahala sunat. Tapi yang afdalnya disunatkan kita menggunakan jari tangan kanan. Dan kita selati pula daripada bawah janggut. Serta kita ceraikan jari kita. Dan disunatkan pula kita selati janggut ni air yang asing daripada air yang kita gunakan untuk basuh muka. Ada ni. Basuh muka satu kali. Beres sekali. Kita pun ambil air lain untuk selati janggut. Bukan selati janggut dengan air basuh muka. Itu hak paling afdal. Tetapi kalau kita selati dengan air basuhan muka, boleh dah pahala selati. Tapi disunatkan kita menggunakan air lain. Dia kata ni hak dalam kitab kita ni, wa bi ghurfatin mustaqillatin, dengan cebok yang asing daripada cebok kita basuh muka. Sekarang ni kita menggunakan air kolok. Air kolok kita ambil, kita pun basuh muka. Air yang sama kita pun selati. Boleh dah pahala selati. Tapi tidak boleh pahala kita selati menggunakan cebok mustaqillatun, cebok yang asing daripada cebok untuk membasuh muka. Ada ni. Itu kalau pakai cebok hak jenis kolok. Kalau kita tak pakai cebok, kita pakai bubuh muka bawah paip, macam mana pula? Jadi kita basuh muka air lain. Kemudian air lain pula kita akan selati janggut. Pada ni air pahit ni kan dibelari semua kan. Kira air lain tu. Tetapi kalau kita menggunakan cebok pada cebok dengan air kolok. Ni satu air, satu kali basuh muka. Air yang sama kita pun selati. Boleh pahala selati, tapi tidak boleh pahala sunat kita menggunakan cedok air yang lain. Tapi kalau kita menggunakan air pahit mudah dapat. Sebab kita basuh muka air lain dah ni, kita selati janggut air pahit oleh sebab air itu sentiasa berlari. Kemudian kita sebagaimana kita basuh muka sunat 3 kali, kita selati janggut pun sunat 3 kali. Kita basuh muka sunat 3 kali, selati janggut menggunakan air lain daripada air basuh muka sunat 3 kali juga. Dia ada beberapa kaifiah. Di antara kaifiahnya, kita buat basuh muka 3 kali, selesai barulah kita ambil air lain, selati janggut sekali, selati janggut yang kedua, selati janggut yang ketiga. Itu satu kaifiah. Tapi cara yang dipilih oleh Ibnu Hajar, dia basuh muka sekali beres hak wajib. Air kolok ni kan sekali. Kemudian ambil air lain, selati lalu janggut sekali. Kemudian basuh muka kali yang kedua. Selesai, ambil air lain, selati janggut kali yang kedua. Basuh muka kali ketiga. Selesai, ambil air lain, selati janggut kali yang ketiga. Itu pandangan Ibnu Hajar.
Setengah pandangan dah. Basuh muka dua beres 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Barulah ambil air lain, selati sekali. Ambil yang kedua, selati kali kedua. Yang ketiga. Ini kalau kita guna air kolok. Tapi kalau kita guna air pahit, senang sikit. Sebab air lain dah. Kita basuh muka sekali dengan air pahit. Air lain dah lagi. Kita pun selati janggut. Air sama ke tak? Air lain dah, sebab air pahit kan dia jalan sama. Kita pun basuh muka kali kedua. Kemudian kita pun selati janggut kali kedua. Kita basuh muka kali ketiga, kita gosok. Kita pun selati janggut kali ketiga. Mudah sikit kalau kita menggunakan air pahit. Ataupun guna air pahit, kita basuh muka sekali, 2 kali, 3 kali. Air pahit, air lain. Kita pun selati janggut sekali, 2 kali, 3 kali. Daripada sebelah bawah. Dan kadang kita menceraikan jari tangan kanan kita. Jadi selati janggut satu sunat. Menggunakan jari tangan kanan satu sunat. Kita selati dari bawah satu sunat yang asing. Kita selati menggunakan cedok air yang asing daripada cedok untuk muka sunat yang lain pula. Ini beberapa sunat ketika kita menyelati janggut yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbih wa rijlaini bi ayyi kaifiyatin kanan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.